Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tullab wa talibat. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Video kali ini mengenai pembelajaran bahasa Arab peringkat asas, iaitu tajuk Ismul Zahir. Tajuk ini sesuai bagi pelajar menengah rendah tingkatan 1, 2, 3, sukatan KSSM dan dini. Tajuk ini penting kerana ia berperanan sebagai kata kunci. Kalimat Ismul Zahir ni akan berperanan sebagai kata kunci dalam soalan untuk menentukan jawapan. Sama ada tajuk, tasrif, fi'il madhi, mudhari' amar, isim isyarah dan seumpamanya. Baik, kita tengok apa maksud pengenalan Ismul Zahir. Ismul Zahir ialah kata nama. Dia kata nama yang difahami maknanya tanpa perantaraan. Kita boleh faham. Contoh kalimah nama orang, nama individu Muhammadun. Kita faham individu tersebut Muhammad, orang, manusia. Ataupun kalimah aruzun, nasi ataupun beras. Kita faham kalimah ni tanpa perlu kepada perantaraan kalimah lain yang menerangkannya. Jelas Okey. Bahagian ni pelajar akan diberi penerangan cara nak mengenali isim, sama ada dia muzakkar muannas, mufrad musanna jamak, sama ada dia muzakkar lelaki, muannas atau perempuan, mufrad kata tunggal satu, musanna dua ataupun jamak lebih pada dua, iaitu ramai ataupun banyak. Pelajar diharap beri perhatian. Ismul Zahir, jenis yang pertama, contohnya at-talibun. Talibun, kalimah asal dia, dia dikategori sebagai mufrad muzakkar ataupun ringkasan 1L. 1L, satu lelaki, kerana kalimah dia talibun, dia tiada apa-apa penambahan di akhir kalimah asal dia. Jadi dia mufrad muzakkar, satu lelaki. Ini label ni untuk mudah kita faham dalam pengajian nanti. Yang kedua, talibani. Talibani, dia ada alif nun di akhir. Alif nun di akhir maknanya dia itu musanna, dua, muzakkar, lelaki. Bila di akhir kata nama ada alif nun. Alif nun menunjukkan dia ni dua lelaki. Ini ada ralat, dua lelaki. Dua lelaki, talibani. Yang ketiga, muallimuna. Di akhir kita perhati ada huruf waw nun. Waw nun maknanya ramai lelaki. Ia panggil jamak muzakkar. Jamak muzakkar ada waw nun. Kalimah waw nun ni hanya digunakan kepada akil, berakal. Jamak muzakkar salim. Kita panggil salim ni orang berakal. Individu, orang. Tak boleh nak guna waw nun pada kalimah contohnya kitabuna. Tak boleh. Salah. Sebab kitab, buku, benda tidak berakal. Muallimuna boleh guna. Mudiruna, pengetua boleh guna sebab dia berakal. Tak boleh guna sembarangan. Okey, jadi bila ada waw nun menunjukkan ramai lelaki. 3 lelaki. Lebih daripada 2. Okey, kemudian kita tengok jenis jamak taksir. Ini antara yang paling penting, biasanya mengelirukan pelajar. Jamak taksir dia bagi pada dua jenis. Yang pertama untuk yang berakal. Contohnya tulabun, pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar jamak taksir bila berakal kita guna dia untuk 3L, 3 lelaki, sama dengan jamak muzakkar salim tadi. Contoh lain lagi, talamizu.
pelajar lelaki. Atiba'u, doktor. Ini semua berakal. Jadi ia sama dengan jamak muzakkar salim iaitu 3L. Jamak taksir pertama. Jamak taksir yang kedua digunakan untuk tidak berakal. Contoh kutubun, buku-buku. Mufrad dia kitabun, satu buku. Jamak dia kutubun. Sebab tu tak boleh guna untuk banyak ramai kitabuna, tak boleh. Baik tidak berakal. Kita guna jamak taksir dia kutubun. Bila kutubun, buku-buku, banyak buku, kita anggap dia sebagai satu P. Mufrad mu'annas. Satu P. Sebab dia tidak berakal. Contoh lain lagi. Makatibu. Dia jamak bagi maktabun. Meja. Okey, satu meja. Yang ni meja-meja. Kita anggap dia jamak taksir. Ini tidak berakal. Jadi dia adalah satu P. Kita hukum dia nanti dalam soalan nanti. Dia satu P. Lepas ni ada keterangan. Okey, baik. Berikutnya jenis untuk mu'annas. Mu'annas, mana-mana kalimah yang guna talibatun, dia ada ta marbutah di akhir. Okey, jadi dia adalah mufrad mu'annas, satu P. Okey, yang kedua, ada di akhir kalimah ta alif nun, talibatani, muallimatani, ustazatani, ada ta alif nun, mana dia adalah dua P, dua perempuan. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, ada kalimah di akhir dia tu alif dan ta maftuhah di akhir. Talibatun, mudarrisatun, ada alif ta maftuhah di akhir, dia adalah jamak muannas. 3P, alif ta maftuhah di akhir. Okey, dia ada dua jamak muannas. Yang pertama yang berakal, sama jamak taksir tadi, yang berakal. 3P. Okey, yang satu lagi jamak taksir, jamak muannas bagi tidak berakal. Juga ada alif ta maftuhah di akhir. Sayyaratun ada. Tapi maksud dia kereta-kereta tidak berakal. Bila tidak berakal, dia dianggap satu P. Sama dengan yang tadi, jamak taksir tadi. Satu P. Buku-buku, meja-meja, kelas-kelas. Sayyaratun ada alif maftuhah di akhir. Tapi dia tidak berakal. Hukum dia sama dengan jamak taksir tidak berakal, dianggap satu P. Bila soalan nanti kena hati-hati. Jamak taksir dan jamak muannas ni, dia akan mengelirukan pelajar. Bukan semua 3 alif ta maftuhah berakal. Tak semuanya. Ada yang tidak berakal. Okey, baik. Itu keterangan, diharap pelajar boleh faham isim zahir ni secara lengkap. Okey, peringatan. Bagi yang tadi, tak beritahu tadi, jamak tidak berakal. Mufrad muannas. Ni kena hati-hati. Mufrad muannas iaitu penggunaan jamak taksir sebagaimana tak jelaskan tadi, jamak taksir dan jamak muannas salim. Yang ada alif maftuhah tapi dia digunakan bukan untuk manusia, bukan untuk orang. Jamak taksir pun begitu juga. Kalau kalimah tu jamak taksir berakal, dia jamak 3L. Tapi kalau tidak berakal, dia 1P. Okey, contoh al-aqlamu, pen. Pen tidak berakal kan? Okey, jadi kita anggap dia 1P. Bila 1P, kita guna lepas tu ayat dia rakhisatun 1P juga. Tak boleh guna untuk kalimah lain. Contoh lain lagi. Sayyaratun, kereta. Okey, tidak berakal. Kita anggap dia 1P. Bila 1P, jawapan bagi isim isyarah ini ialah hazihi untuk 1P. Faham ya? Okey, ini ringkasan, lakaran ringkas untuk mengenali isim zahir. Ringkasan yang tadi. Okey, ini untuk lelaki. Lelaki kalau seorang, dia tak ada apa-apalah. Okey,
Kalau muzakkar untuk dua orang dia ada alif nun di akhir. Di akhir tu ada alif nun untuk dua L. Kalau 3L, 3L ada waw nun di akhir untuk jamak muzakkar salim yang berakal. Okey, kalau perempuan kalau seorang ada ta marbutah di akhir. Ta marbutah di akhir. Yang kedua, dua orang ada ta alif nun di akhir. Ta alif nun di akhir. Dan yang ketiga, jamak muannas 3P ada alif ta maftuhah di akhir. Cuma kena hati-hati yang tadi sama ada berakal ataupun tidak berakal. Okey. Jadi ini keterangan kalau boleh buat lakaran ni setiap kali jumpa soalan untuk kena pasti. Kalau dah mahir dah ingat tak apalah. Tapi kat awal buat lakaran. Okey, 1L, 2L, 3L apa tanda dia? 1P, 2P, 3P apa tanda? Kita boleh kenal yang berada di akhir kata nama tersebut. Okey, baik. Di helaian nota ni ada latihan. Benda ni boleh download di Google Drive yang tak bagi di description dia. Di setiap video tu tak akan bagi link untuk muat turun nota ni. Jadi pelajar dan guru boleh bagi latihan. Okey, ada soalan dia bagi 10 kata nama isim zahir, kenal pasti sama ada dia muzakkar muannas ataupun mufrad musanna jamak. Okey. Contoh mudirotani, kita belajar tadi mudirotani ada ta alif nun. Ta alif nun maknanya dia 2P. Jadi jawapan dia musanna muannas 2P. Okey, faham ya? Jadi pelajar dan guru boleh bagi latihan jawab 9 lagi baki soalan. Semoga pelajar dapat memahami tajuk ini sangat penting untuk menjawab soalan-soalan seperti fi'il madhi, mudhari' amar, mubtada', khabar, isim isyarah dan seumpamanya. Jadi itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.